Salam sejahtera dan salam perpaduan bersama saya Liomo Mariselinus, mahasiswa University Pendidikan Sultan Idris di hari yang indah lagi ceria ini. Apa sih no boros, apa sih no tinaru? Sesuai dengan ayat populer di dalam bahasa Kadazan Dusun yang saya ucapkan sebentar tadi, perbincangan pada hari ini akan memfokuskan isu kepupusan bahasa etnik asli di negeri Sabah. Hilang bahasa, hilanglah bangsa. Pada hari ini dapat dilihat bahawa masyarakat pelbagai etnik di Sabah sudah mula kurang menggunakan bahasa ibunda mereka masing-masing. Ada yang mengatakan hal ini adalah perkara biasa dan tidak perlu dirisaukan. Ada juga yang tidak peduli dengan tren penurunan penutur bahasa ibunda mereka. Malah yang lebih mengejutkan lagi, ada yang sudah mula melupakan asal-usul mereka sebagai anak jati sesebuah bangsa atau etnik asli tersebut. Mengapa hal ini terjadi? Apakah kesannya dan adakah lagi langkah untuk menyelamatkan bahasa etnik ini? Memandang serius terhadap perkara ini, saya pada saat ini berasa kesal dengan sikap masyarakat yang sudah mula melupakan asal-usul mereka. Oleh itu, di dalam perbincangan mengenai isu kepupusan bahasa etnik asli di Sabah ini, beberapa perkara yang dipecahkan di dalam 3 bahagian akan saya kupaskan satu persatu. Bahagian pertama, berfokuskan faktor kepupusan bahasa etnik asli ini. Bahagian seterusnya pula akan menilai kesan kepupusannya, dan bahagian terakhir akan membincangkan tentang langkah di dalam menyelamatkan bahasa etnik asli di Sabah ini. Bermula dengan faktor kepupusan bahasa etnik. Kepupusan bahasa ini disebabkan oleh proses kawin campur di antara seseorang individu berlainan etnik tidak kira di dalam negeri Sabah sendiri maupun di luarnya. Sebagai contoh, perkawinan di antara individu berbangsa Dusun dengan individu berbangsa Bugis. Faktor yang kedua ialah penghijraan. Penghijraan ke sesuatu tempat lain, terutamanya di luar negeri, menyebabkan individu tersebut memilih untuk bertutur menggunakan bahasa tempatan di situ, karena tidak ada lagi orang yang memahami bahasa etniknya. Persepsi terhadap bahasa seperti peninggalan zaman, lapuk, dan kampungan juga merupakan faktor terakhir dan sangat menyedihkan. Lalu, apakah kesan sekiranya bahasa etnik ini pupus? Kesan pertama yang akan muncul ialah etnik atau bangsa itu akan kehilangan identiti. Keduanya, potensi etnik atau bangsa itu untuk lenyap adalah tinggi dan seterusnya menyumbang kepada pengurangan jumlah etnik asli di Malaysia. Sungguh menyedihkan. Ibarat berjalan di dalam terowong, sudah pasti ada cahaya dan jalan keluar di penghujungnya. Sama seperti bahasa etnik ini, sekiranya banyak usaha dilakukan untuk menyelamatkannya, pasti menemui kejayaan. Di dalam menyelamatkan bahasa etnik asli ini, semua pihak seharusnya mempunyai peranan masing-masing. Kerajaan misalnya, boleh sahaja mewajibkan pengambilan subjek bahasa sesuai dengan etnik pelajar. Contohnya, pelajar Kadazan Dusun seharusnya mengambil subjek BKD di sekolah. Ibu bapa juga berperanan di dalam menurunkan penguasaan bahasa etnik kepada anak mereka dengan mula bertutur dengan mereka sejak usia muda. Di atas segalanya, semua berbalik kepada diri sendiri yang berperanan untuk berusaha menguasai dan mempelajari bahasa tersebut. Karena jika bukan kita, siapa lagi yang harus bertindak? Setelah membincangkan faktor, kesan, dan langkah menyelamatkan bahasa etnik sebentar tadi, adakah Anda juga terkesan dan sadar betapa pentingnya memelihara sesuatu bahasa? Jawabannya terletak pada diri Anda sendiri. Insan Tadau Kopir Bakawago, Ponsiko.